Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari Pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah bagi tajuk Dua Hari Raya yang Mulia. Dua hari raya iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Mari kita sama-sama baca dialog antara atuk dan cucunya. Atuk, kenapa kita tidak menaiki kereta? Atuk tidak penatkah berjalan kaki? Cu, jika berjalan kaki, kita boleh berjumpa dengan ramai orang. Sambil itu, bolehlah kita bermaaf-maafan. Lagi pula banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh begitu. Saya pun hendak mendapat banyak pahala juga. Mari saya pimpin atuk ya. Baiknya cucu atuk. Sekarang sambil berjalan, mari kita banyakkan bertakbir. Jadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai sunat dan amalan Rasulullah, iaitu bila kita pergi untuk mendirikan solat sunat 2 hari raya, maka disunatkan kita berjalan kaki kerana kita akan dapat bertemu dengan ramai orang dan kita dapat bermaaf-maafan, bersalam-salaman dan dapat bertanya khabar. Bilakah waktu yang afdal untuk menunaikan solat sunat hari raya? Waktu afdal menunaikan ialah ketika matahari naik pada qadar segala. Nilai kita hendak memperbanyakkan bertakbir. Bertakbir iaitu menyebut Allah Akbar, dan bertahmid iaitu menyebut Alhamdulillah, memuji ilahi. Sebagaimana takbir raya, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dalam takbir raya ini ada takbir dan tahmid. Takbir iaitu Allahu Akbar, tahmid walillahil hamd. Seterusnya begitulah takbir raya. Baiklah anak-anak, apakah yang dimaksudkan solat sunat Idul Fitri? Pengertiannya ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal, bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Tempohnya boleh dilaksanakan sembahyang sunat hari raya ini, iaitu bermula daripada terbit matahari. Waktu syuruk setengah jam. Bila kita tengok kalendar, pada waktu syuruk 30 minit selepas itu, maka dikira sudah masuk waktu untuk solat sunat hari raya, dan berakhirnya gelincir, iaitu masuknya waktu zuhur. Manakala ta'arif pengertian solat sunat Idul Adha pula ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah, bulan 12 dalam Islam, bermula sesudah terbit matahari sehingga gelincir matahari. Kemudian apakah pula dalil yang menggalakkan kita untuk mengerjakan sembahyang sunat hari raya ini? Dalilnya ialah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu. Hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya,
daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat solat, pergi ke tempat untuk mengerjakan solat sunat hari raya pada hari Idul Fitri dan pada hari Idul Adha. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda ialah solat, sembahyang. Apakah hukumnya? Hukumnya ialah sunat muakkad, sunat yang amat-amat digalakkan, sunat yang amat-amat digalakkan dalam Islam, iaitu sunat yang sangat dituntut agar umat Islam melakukannya. Itu maksud sunat muakkad. Anak-anak, mari kita perhatikan dan kita fahami serta kita praktikkan bagaimana cara, kaifiat mengerjakan solat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, mari kita hafal lafaz niat solat sunat Idul Fitri, iaitu usalli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ulang sekali lagi, usalli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Manakala lafaz niat solat sunat Idul Adha pula, iaitu usalli sunnata Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini hari raya Korban. Maksudnya, sahaja aku solat sunat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kita tidak sempat untuk mengerjakan secara berjemaah, kita boleh melakukan secara bersendirian, iaitu kita tidak sebut makmum. Tidak sebut makmum. Sahaja aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baiklah, macam mana pula cara untuk melakukannya? Iaitu kita bertakbiratul ihram. Allah, ketika itulah kita niat usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekiranya imaman lillahi ta'ala. Sekiranya kita tidak ingat dalam bahasa Arab, kita boleh niat dalam bahasa Melayu kita. Allah, ketika itulah kita niat. Dimulai dengan takbiratul ihram serta niat. Rakaat pertama. Sambungan, selepas rakaat pertama, kita membaca doa iftitah, iaitu Allahu Akbaru Kabira. Ini Ustaz sudah ajar di tahun 2. Tahun 2, bacaan sunat solatku. Jadi murid-murid boleh merujuk di video di dalam channel YouTube Ustaz. Membaca doa iftitah. Yang ketiga, selepas membaca doa iftitah, melafazkan takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan membaca tasbih. Takbir iaitu Allahu Akbar. Kita pun baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita bertakbir pula yang kedua, selepas tu tasbih, sehinggalah kita bertakbir yang ke-6. Kita pun bertasbih yang ke-6. Selepas itu kita bertakbir yang ke-7. Tidak ada tasbih dah selepas itu. Kita pun membaca Al-Fatihah. Ataupun sekiranya kita sembahyang berjamaah, kita mendengar imam membaca Al-Fatihah. Selepas imam selesai, kita baca pula surah Al-Fatihah. Yang kelima, selepas itu membaca surah lazim ataupun mana-mana ayat Al-Quran yang kita ingat. Tetapi yang afdal, yang sebaik-baiknya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, iaitu membaca surah Al-A'la. Apa dia surah Al-A'la? Bismillahirrahmanirrahim.
sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, sehingga akhir. Seterusnya yang keenam, menyempurnakan rakaat pertama sehingga selesai. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud yang kedua. Seterusnya bangun di rakaat yang kedua. Okey, rakaat yang kedua dimulai dengan takbiratul intiqalah. yakni takbir permulaan rakaat yang kedua. Takbir intiqalah ni maksudnya takbir kita berpindah satu rukun ke satu rukun. Daripada qiyam kita rukun, iktidal, sujud, itu takbir intiqalah. Yang ini dimulai dengan takbiratul intiqalah. Daripada sujud kita pun bangkit kepada qiyam untuk rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Dan kita tidak disunatkan mengangkat tangan bila kita berada kita bangkit daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Kita tidak disunatkan, makruh kita mengangkat tangan. Jadi takbir sahaja, takbir intiqalah. Seterusnya yang kedua, melafazkan takbir sebanyak 5 kali dan diselangi dengan membaca tasbih. Allahu Akbar. Kita pun subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita takbir yang kedua, tasbih, sehingga takbir yang keempat kita pun bertasbih. Seterusnya takbir yang kelima kita tidak membaca tasbih, dan selepas itu terus membaca Al-Fatihah ataupun mendengar imam membaca Al-Fatihah. Selepas itu kita baca pula Al-Fatihah. Seterusnya selepas membaca Al-Fatihah kita disunatkan membaca surah mana-mana yang kita ingat, dan yang sebaik-baiknya iaitu surah Al-Ghashiyah, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, sehingga akhirnya. Seterusnya yang kelima, kita menyempurnakan rakaat yang kedua sehingga selesai tahiyat akhir. Baiklah, info di sini, solat hari raya lebih afdal jika dilakukan secara berjamaah dan sesudahnya dibacakan 2 khutbah. Walau bagaimanapun, solat ini boleh dilakukan secara bersendirian tanpa khutbah. Seterusnya mari kita perhati dan kita fahami, apakah amalan-amalan sunat 2 hari raya. Baiklah, lakukanlah amalan sunat 2 hari raya ini sebelum mengerjakan sembahyang sunat hari raya, iaitu mandi sunat hari raya. Niatnya sahaja aku mandi sunat hari raya Aidilfitri, atau sahaja aku mandi sunat hari raya Aidil Adha. Kita niat kita mandi, boleh pahala. Seterusnya memakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian, memakai minyak atar atau memakai perfume. Yang ketiga, makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Makan dahulu, sarapan, kerana untuk membezakan yang mana sebelum 1 Syawal adanya puasa bulan Ramadan selama sebulan. Jadi sebagaimana sunnah Rasulullah makan dahulu sebelum menuju ke tempat solat. Bersegera ke tempat dilaksanakan solat, pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan sebagaimana di awal tajuk tadi. Seterusnya perbanyakkan bertakbir. Seterusnya ucap taqabbalallahu minna wa minkum. Diminta agar anak-anak semua dapat menghafal doa ini. Kita baca doa ini ketika hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita semua.
minna daripada kami, wa minkum dan daripada kamu. Dan saling mendoakan serta bermaaf-maafan. Seterusnya, berwajah ceria dan senyum kepada setiap orang yang ditemui. Kemudian, berbanyak bersedekah. Seterusnya, selepas daripada mengerjakan sunat, sembahyang sunat hari raya, iaitu bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha sahaja. Jadi bagi hari raya Aidil Adha, maka disunatkan kita bertakbir bila bermula hari yang ke-9 lagi, pada hari Arafah. Selepas subuh, kita digalakkan bertakbir setiap kali selepas sembahyang, baik sembahyang fardu, baik sembahyang sunat. Adapun bagi hari raya Aidil Fitri, tempoh bertakbirnya hanya bermula selepas maghrib pada malam hari raya, sehingga imam bangun untuk berkhutbah hari raya. Manakala hari raya Aidil Adha bermula daripada 9 Zulhijjah sehingga hari yang ke-13. Jadi hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 5 hari kita boleh bertakbir. Seterusnya disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Bagi sembahyang sunat Aidil Adha, kita tidak disunatkan makan sebelum menuju ke tempat solat. Kita disunatkan makan selepas mengerjakan solat sunat Aidil Adha. Manakala bagi orang yang mengerjakan kurban, maka disunatkan kita makan daging kurban itu. Dimakan daging kurban. Sebagaimana Rasulullah selepas daripada sembahyang sunat Aidil Adha, maka Rasulullah terus menyembelih binatang korbannya, lalu hati itu dibakar. Selepas selesai hati itu dibakar, lalu dimakan. Seterusnya saling ziarah menziarahi. Saling ziarah menziarahi. Ini untuk hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Seterusnya puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Bagi hari raya Aidil Fitri, kita disunatkan puasa 6. Puasa 6. Nabi bersabda, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Melakukan ibadat kurban. Bagi hari raya Aidil Adha, disunatkan kita melakukan ibadat kurban. Tempohnya iaitu pada hari ke-10, 11, 12, 13, 4 hari. Tempoh untuk mengerjakan ibadat kurban binatang ternakan. Sama ada kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta. Apakah kepentingan menunaikannya? Iaitu meningkatkan syiar Islam. Kepentingan menunaikan ibadat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha iaitu meningkatkan syiar Islam. Kebanggaan, kebesaran. Syiar ini kebanggaan, kebesaran Islam. Mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur. Memantapkan semangat perjuangan Islam. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Dengan kita bersama-sama mengerjakan solat sunat di masjid beramai-ramai. Nabi menggalakkan kita membawa anak isteri, datuk, nenek. Walaupun perempuan yang uzur, disunatkan juga berada di kerusi di bawah, tidak berada di atas masjid, agar mereka dapat mendengar khutbah dan masyarakat ramai-ramai bersama-sama untuk mengerjakan, bersama-sama mendengar khutbah dan mengerjakan sembahyang sunat hari raya. Kemudian apakah hikmah menunaikannya? Iaitu dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Yang kedua, dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang. Yang ketiga, dapat mengeratkan silaturahim. Yang keempat, dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi
dan Rasul. Di antara Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, yang sentiasa diceritakan dalam khutbah Hari Raya Aidil Adha, iaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada kali ini iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 hari raya sejak mula disyariatkan, sejak mula diperintahkan sebagai perintah yang sunat sehinggalah baginda wafat. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sembahyang sunat hari raya ini yang hanya 2 kali setahun sahaja. 2 kali setahun sahaja. Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang sama-sama kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar bersama Ustaz. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.